Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okay. So this is what we were discussing about the market dynamic, looking at market as a single entity, the interaction between USD index and yen, the flow of the market, and we are looking at all this dynamic where when yen is strong, this is what happening. The main criteria is USD JPY lower, kekuatan dekat yen, pair yen jatuh, index jatuh, dollar sideways. We do expect this is happening, either this or this at the moment. If betul kita dalam wave 3, we are here. If kita dalam wave 1, we are here. Higher probability now we are entering this. If itu berlaku, we do expect at times when ini membuat wave 4, 3 ke 4 or retracement dia, we do expect positive US dollar dynamic to take over for a while. At that time, dollar pair will be weak. Maksudnya euro, GBP, USD akan jatuh. And we are witnessing it now. Kita nampak sekarang actually. Yen pair akan jatuh, USD JPY sideways to higher. This is what we are witnessing now. Okay, we are looking at other yen pair jatuh, USD JPY higher. Okay, if USD JPY lower, then you have yen dynamic. It will interchange between yen and USD masa saham tengah buat correction. But at the moment, we are looking at US dollar, positive US dollar dynamic. Not yen dynamic, not yet, because USD JPY is higher. Faham? Okay. Boleh? Okay. So, itu yang kita lihat kaitan-kaitan di antara ni semua, dan kita melihat kepada bukan hanya kepada indeks, kita melihat kepada komponen saham dalam indeks. Okay, dah sejam lebih saya cerita benda tu je rupanya. Dan slowly I hope anda akan luaskan lebih minda anda kepada pasaran. Dan bila anda, dia tak lama pun buat, kan? And I do provide you with the market outlook. The market outlook. Of course, lower time frame H1 dia akan banyak panic dia. Dan ada orang tanya saya, abang kata dia nak sampai support, lepas tu naik. Saya tak pernah kata long goal kan. Belum masa long goal. Siapa ikut webinar, anda tahu. Saya duk kata jangan long goal dahulu. Anda tunggu satu lagi. Tunggu dia naik, sebab kita berada dalam divergence. Tiga divergence. Memang dia akan turun, lepas tu barulah dia naik. Kan? Now, if you are hedging, you are doing intraday, maybe, but I don't really recommend it. Saya would recommend yang satu lagi kaki dia, kan, yang kita tunjukkan kepada gold. Copper, I do recommend untuk short dia daripada area ni, copper, sebab memang count dia dah sampai ni copper. Untuk short dia daripada tak sampai chat kita ni copper. Untuk atas ni nanti, untuk atas, bukan ni short sekarang, tak. Yes, kita ada dolar yang kuat ni. Dan kita ada copper yang retrace. But atas ini nanti barulah. Ini triple corrective. Dia tak habis, count dia tak habis lagi. Tempat dia tak sampai. Sebab itu saya gunakan WXYXZ, sebab tempat dia tak sampai. Okay. Itu dia. Okay. Tapi let me assure you this. Dalam trading,
it's not about knowing everything about the market. It's not about doing, wah, analisa hebat. It's not about knowing everything about on the chart. Nothing to do with that. Those are the one, kalau siapa ikut webinar dia tahu, saya duk cerita benda ni sejak 2017. 2017, and you see the progression. Saya tunjukkan kepada anda fundamental, asas. Saya tunjukkan kepada anda last 2 years kita mula kongsikan kepada technical, market punya profile, volume, flow dalam market. Itu tujuan saya. Dan lepas tu kita tunjukkan structure melalui Elliott Wave. Now, saya combinekan ke semua tu, tunjukkan kepada anda the dynamic, the flow, dan apa yang membentuk instrumen serta correlation dalam instrumen. Dan spesifik teknik yang saya pakai, iaitu teknik 3, 7 dan 11. I hope bagi siapa yang dah ikut webinar, anda dah nampak benda ni. Dengar? Boleh dengar, Vincent? Those are the progression that, guys, kepada the whole market structure. I don't want to kacau kalau anda ada teknik. Pakai dia. But what I'm showing to you guys, the process that I go through dalam analisa market, but all those will be useless kalau anda tak jaga risiko. All those tak guna pun kalau anda tak definekan cara anda menggunakan equity anda. You need to plan your equity, and I hope you guys are coming up with specific objective. I hope you guys are coming up with specific objective. Why? Kenapa anda trade? Kenapa? You don't have to be a complex trader. Anda tak perlu je nak tahu semua tu tadi. You want to use a very simple system. Berdiri depan rumah, kira kereta, kira burung, kira apa. Asalkan setup anda mempunyai risk reward, ada tempat masuk, ada tempat keluar yang jelas. Kalau cantik-cantik macam mana pun entry, tak tahu nak keluar kat mana, bagi saya tak guna. Anda pun tahu apa anda buat kan. Bila trade jenis yang ada entry, tanya stop loss secukup rasa. Macam tu memang tak guna. Saya cakap betul. Tak guna. Tak guna. Orang cakap apa pun saya tak peduli. Itu memang tak guna. Because we know sebagai trader. We know as a trader. Sebab itu kita bimbang. Tu yang kadang-kadang kita dengar kan. Alhamdulillah bangun pagi tadi terkejut tengok dapat banyak ni. Apa pula terkejut? Meaning orang tu tak tahu sistem dia. Tak tahu teknik dia. Saya terkejut dia buat duit. Kenapa selama ni tak buat duit je? Itu je. You need to know there is no emotion attached kepada entry tau. There is nothing. Kita tahu dia tak dapat trade kalau macam tu. Tak ada benda macam tu. Tak ada. What we do is, you know, this is the system. Ini average pulangan kepada entry dia. Terkejut. Tak ada terkejut-terkejut. Dia tak ada terkejut-terkejut. Cerita dia, kita analisa buat benda sama. Besok adalah hari second day. Lusa third day. Isnin kita trade lagi. Itu je. Kita buat benda sama. Pengsan ada. Tidur balik. Tidur balik. Dah bangun, alamak, tidur balik. Aduh, tak kisah tu kan. Dia bukan pasal, dia dalam trading, tak ada orang betul, tak ada orang salah. Cerita dia, anda buat benda sama, bersistem, dan ada objektif. Benda ni lah, benda ni. Ada rakan kita, saya tak nak sebut nama, mungkin dia ada. Dalam trading ni, kita tak dapat fikir pasal losses yang lepas. Bila kita trade, kita cuma fikir, oh next, apa? Kita teruk loss pun macam mana dulu, itu cerita dulu. Next entry is a fresh trade plan. Peluang perniagaan yang baru.
Anda tak dapat fikir, tadi aku loss, aku kena recover. Kalau itu anda buat, tolong tutup dulu, istighfar dulu. Buat dan benda-benda macam ni lah, you need to have very clear objective. Dan cerita dia, how to do all this is buatkan satu, macam kita ni berniaga tau. Kita ni berniaga, tidak, yes. Kita ni berniaga. The thing is, bila kita berniaga, kita kan buat kita punya budget, kan? Ni adalah monthly budget, kan? Tapi sebagai seorang berniaga, anda tak dapat cuma fikir man. Anda kena fikir year. Anda kena ada benda ni tau. Ya? Anda tak dapat trade, bulan ni nak dapat berapa. Anda berniaga. Itu orang bekerja. Anda boleh listkan down lah. Rental, gaji. Sama macam trading. Satu entry berapa aku nak risikokan. Aku ada modal banyak ni. Berapa kali entry? Apa dia punya risk? That's how. What you do is, anda test dahulu teknik anda. Tolong test. Tolong ketahui. Teknik saya mempunyai average pulangan berapa. Tolong buat yang tu. Rekodkan, gunakan demo. Buat anda punya demo. Bagi laburkan masa anda. Ramai orang, dia buat demo, dia buka 100,000, lepas tu semua entry satu lot. Apa pelik kan? Lepas tu trading betul, dia buka micro account, buka 0.1, buka 3 lot, 5 lot. Tak. Anda kirakan fixed dollar value. Kita ni tak ada kira pip. Saya tak peduli pip. Anda akan cerita lah dapat 8,000 pip ke kalau buka 0.1 micro lot, tak guna. Faham? Kita ni trade ringgit, dolar. Jadi kirakan fixed dollar value tu. Orang ceritalah berapa pip dia punya teknik. Saya nak tahu berapa dolar dia withdraw, itu je. Cerita pip tak guna. Betul, saya cakap betul. Tak guna. Buat apa pun. Bukannya withdraw pip. Withdraw dolar. So, kirakan. Buat anda punya sistem tu. Dan let me assure you, bergantung kepada jenis position sizing anda, prestasi sistem anda, pulangan dia, bergantung kepada berapa banyak anda trade. Cara anda jaga duit, bukannya kepada hebat mana teknik tu. Even teknik yang mempunyai 20% winning, kalau dia pandai jaga duit, dia masih boleh buat duit. Itu dia. Dan dia pandai main dengan risk reward. Bukannya kepada semua benda nak profit. Semua entry tak reti loss. Kalau macam tu jangan trade. Nasihat saya jangan trade. Orang yang tak reti nak terima loss, kalau anda dapati baru tadi alih stop loss, berhenti dulu trade. Kalau dalam masa sebulan ni ada alihkan stop loss ataupun buang stop loss, berhenti dulu trade. Berhenti dulu trade. Nilaikan balik. Sebab duit yang anda trade tu anda tak dapat nak hilang. Anda kena nilaikan balik. So, dapatkan prestasi sistem anda. Buat dia dengan fixed dollar value. Ni contoh. Ada banyak dalam ni. Ini contoh. Tolong guna yang ini. Buat demo account anda. Tolong pakai yang ini. Setakat ini, mereka yang pakai ini, feedback yang saya dapat, mungkin yang lain saya tak tahu, dan dia orang hantar kepada saya tak nak suruh anda hantar, tapi mereka yang hantar ni, mungkin dia nak test sistem dia lah. Okay? Dan saya minta trading record, saya minta plan dia. Alhamdulillah. Mula-mula slow. Yes, mula-mula bila anda berada dalam tier pertama. Tapi bila anda loss pun, anda punya losses tu terhad. Setakat ini untuk table ni ada tak soalan? Kita dah ulang table ni dari tahun 2 tahun. Saya nampak ramai orang
ramai orang lama dalam ni. Ada soalan tak bagi siapa yang baru ikut? R tu reward? Tak, risk. Risk. Maksudnya macam ni. Ini konsep risk reward. Ini konsep ni R multiples. R multiples ni berapa dapat? Ni table ni tadi. You need to know your system punya performance. Kalau tak tahu sistem anda punya performance, anda akan habis. Dia matematik je. Berapa anda dapatkan dia? Dia matematik. Seriously, bila anda tahu anda punya sistem performance, it's all matematik. Anda tahu berapa dapat, anda tahu berapa loss. Anda tahu. Dan anda terima losses tu sebagai anda punya cost. Cuma pakai dan nasihat saya, ini direct saya bagi tahu. Saya jarang recommend dia macam ni. Buat dia macam ni. Mana pergi dia? Buat dia macam ni. Kalau anda nak diversify portfolio anda, Adil, buat macam ni. Mana kita punya ni? Ini adalah core capital protection. Okay? Jom. Mana nak buat? Okay, buat macam ni. Ini investment portfolio anda. Ini investment. Maksudnya, investment portfolio. Maksudnya, selepas anda kan, ini the whole income anda. Ini the whole income anda. Income anda. Okay. Lepas tu anda bahagikan dia kepada expenses, dan saving. Okay. Dan saving. Okay. Lepas tu, daripada the whole investment anda bahagikan dia kepada dua kumpulan. Satu adalah pasif. Tolong tekankan yang ini. Dan satu lagi aktif. Aktif tu yang anda trade. Aktif tu yang anda trade. Ya. Dan sebarang income daripada sini, janganlah pergi seafood lah, belanja member mamak lah. Kan? Member kalau dia profit tak ingat kita. Kita pula ingat member. Bukan saya kata jangan ingat, tapi janganlah duk ingat dia. Okay, bila float tengok muka anak, garang semacam. Kan? Okay. Dan yang kita trade ni, yang ni kita trade ya. Bahagikan ya, kepada ni. Mula-mula buat core capital protection dahulu. Ini tempat anda bermula. Ini tempat yang anda memang lokek. Berapa banyak nak letakkan dia? Mula-mula the whole thing. Maksudnya, katalah anda boleh ada $10,000 lah, kita cerita kecil, $1,000. Kan? Besarkan kat sini dulu. Letakkan kat sini dulu. Letakkan something, kalau depend kepada risk tolerance anda lah. Mungkin 60-40. Mungkin ini yang higher risk. Tapi kalau nak start somewhere to start, dah boleh buat macam ni. Maksudnya 600 kat sini, $600 bukan $60. $600 letakkan passive income. Fixed deposit ke, apa ke, apa-apalah. Passive. Okay. Lepas tu, another 400 letakkan dalam aktif. Maksudnya dia boleh depo dekat currency market or whatever. Dan di sinilah anda menentukan, saya tadi, ada tak anda nampak yang negatif 7.5 ni? Saya kira dia bukannya kepada depo. Bukannya kepada 400. Negatif 7.5 tadi daripada investment portfolio. Daripada 1,000. Daripada the whole ni. Faham? Ada orang kata negatif 7.5 berapa je bang kalau 400. Dan kalau kita kira-kira dia, anda cuma depo berapa kalau kita kira dia? Kalau 1,000 ni. $90. 400 lagi ke mana? 400 lagi parking lah kat sini. Ya, 310.
Jangan letak duit yang tak ada buat apa-apa. $10, letak $10 je. Kalau anda ada 1,000. Lain tu letak ASB anda lah, apalah kan, letak. Ini $10. $10 je depo. Ini tak 1,000, ada 1,000 depo. Dapat duit bantuan apa, government apa dah. RM3,000 letak kat sini. Habis. Ingat, kalau currency market, higher risk. Fikirkan benda-benda ni dan anda akan gunakan dan anda rancangkan macam mana. Maksudnya, macam ni. Macam ni. Kalau kita tadi ada 1,000 kan, anda letak $90 je. Dan rancangkanlah, kan? $75. Stop up level kat XM. Okay. Rancangkanlah dan pastikan anda tahu anda punya sistem punya performance. Dapatkan prestasi sistem anda. Ini kalau tanya winning percentage, tak tahu. Berapa kali trade kalau ada masa. Lepas tu tanya, macam mana nak dapat income stable? Memang tak lah. Kalau orang tanya, berapa kali trade? Sistem ni berapa kali tradable entry yang kita boleh trade? Entah. Kalau aku ada masa, aku tengok chart tekan. Mana ada teknik? Memang tak lah. Kan? Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten? Mana ada? Cara tak konsisten, macam mana ada income konsisten? Macam kedai, sekejap buka, sekejap tutup. Habis lah. Dia about doing the same thing. The same thing. Bagi siapa ikut saya rasa dah muak kan. Cuma sebab tu saya masukkan benda baru sikit. Kalau tak orang lama ni semua dah Zul cerita lama. Kalau risk reward kata 3 kali win trade dah 90%. 90% daripada risk, bukan 90% daripada modal, Haris. Kan? Bukan daripada modal. Itu daripada risk. Takkanlah anda letak 1,000 kan. 1,000. Lepas tu anda letakkan $300 satu position. Kau pingsan. Dah masak dah bang. Itu daripada equity kan. Kalau 300 daripada 1,000 itu 30%. Oi, 3 kali trade habis. What you need to do is yang $90 tadi ataupun $75 sebenarnya, risk kita $75. Balik kepada cerita ni. $75 risiko anda, $75. Tanya diri sendiri, $75 ni berapa kali trade? Kalau ini hangus, aku tak trade dah. Dah tak trade. Masalahnya, itulah orang tak nampak yang risiko. Orang nampak berapa boleh buat. Kalau anda nampak berapa boleh buat, itu orang berjudi, itu bukan orang trading. Orang trading, dia berfikir risiko. Itu makna trading. Makna trading, kita melihat kepada satu sistem dengan probability tertentu yang kita tahu dan kita ambil risiko dalam pasaran dengan definekan risiko kita. Bukannya, ni trader, dia boleh buat ini. Itu bukan trader, itu penjudi tegar. Itu kena fikir. Itu penjudi tegar. Masalahnya ramai dia bukan trade, dia judi. Simple. Ayat biasa dia. Kita pun tengok ayat-ayat yang digunakan. Boleh if you are defining it as $10. But do go up and go down according to the scale. Faham Aidil? Do go up depending kepada performance. But if anda nampak $10, sebab orang tak nampak $10 tu kan, $10 kali 4, $40. Define kan? Define kita punya risk. This is how you define your risk. Anda kena ada satu table, cara untuk anda menilai prestasi anda. When you are performing, then besar. Dan bila size dan besar. Dan kalau anda nak diversify, this is what you do.
once katalah you reach your target, sini anda reach target anda. Katalah target anda untuk nak sampai 50R contohnya. 50R. Dan risk asal tadi adalah sebanyak berapa, 75 sen or whatever, dah sampai satu jumlah lah yang anda kata, oh wah dah ada income dah ni, dah okey dah. And then kalau anda nak ambil risiko lain, then anda jangan guna position sizing yang sama, gunakan teknik lain. Contohnya anda nak bagikan akaun anda kepada kepada risk tolerance yang lain lah. Anda nak ambil toleransi yang lebih tinggi, tu second account, mungkin 15%, mungkin 30%. Then anda akan trade yang lebih besar tapi guna duit market, guna duit untung. Boleh tak? Itu cara nak diversify. CCP juga, tapi ini asal negatif 7.5 kan. Yang ini risiko besar sikit. 20% or whatever. 20% daripada berapa kita allocate dalam tu. Okay, berapa kali trade. Tu benda dia. Contoh macam kita tadi, $90. Dan ini adalah bersamaan dengan 30 kali trading. Kalau 30 kali trading ataupun terkumpul kerugian 30 kali, kita loss juga. Maksudnya satu loss $3. Kita bagi kan. Itu je. You can play around with this concept. Bila kita guna duit market, then you can, it is not your original equity anymore. Then you want to take higher risk, you are okay. But make sure your core ni tadi tak kacau. Ada trade je. Ini mungkin teknik 1. Ini teknik 2. Okay? Itu mungkin cara dia. You bagikan dia. Ataupun teknik yang sama tetapi trading di time frame yang lain. Whatever. Sebab prestasi dia kepada position sizing model, not teknik. Orang duk cakap, oh teknik ni cantik. Bukan. Cara anda jaga duit yang cantik. Bukannya pasal teknik. Teknik ada masa naik, ada masa turun. Tapi kita tengok kan, kadang-kadang kan, wah nama dia ni famous. Dia belum enter dah profit dah. Teknik dia tengah cantik membaca market. Ada masanya tenggelam. Kan? Teknik turun naik. Teknik turun naik. Prestasi turun naik. Bisnes turun naik. Yes. So, when expectancy go down, cara dia kita buat yang sama. Macam kita berniaga, bisnes tengah tak bagus. Takkanlah anda ambil pekerja. Anda kurangkan kos, tutup lampu, tutup aircon. Faham, Grace? Sama. The same thing dalam trading. Ini bisnes. Anda bukan bekerja sebagai trader. Boleh? So, tolong buat benda-benda ni. Ada satu position sizing yang nyata. Ada banyak sebenarnya. Tapi saya tunjukkan benda yang simple. Ada banyak. Tapi start buat. Tolong start buat. Saya ada banyak lagi. Saya ada dekat 68 file. 68 file rupanya untuk position sizing. Tapi yang saya kongsikan kepada anda yang tadi tu. Yang tadi tu, saya ada 68 sistem position sizing. Tapi terbaik still yang ini. Terbaik. Ini untuk jangka panjang dan juga untuk bukan untuk jangka panjang, dia boleh pakai. Bila kita tengah sistem tu tengah bagus, kita besarkan dia. Ni setakat ni. Ada 68 position sizing model. Tapi yang ni. FTT trader tak ada. FTT bukan FTT. Kita retail investor. Retail investor. Okey? Boleh?
Okay, I hope apa saya kongsikan hari ini memberikan anda besar sikit cara melihat pasaran dan memahami bagaimana untuk anda membuat kepada satu sistem penjagaan equity. Nota ni saya akan letak dekat grup seperti biasa, ambil dekat situ. Sentiasa ingat, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jadi pada malam nanti jangan lupa bersama Helmi pada jam 8. Pada jam 8 dan saya pada jam 9. Kita akan ulang sikit mengenai yang tadi tu dan juga timing untuk dapatkan, nampak Euro AUD, apa lagi, dollar index, silver tadi kan. Jadi timing dia lebih kurang. Jadi kalau anda nak tahu kat mana anda punya connector, tu timing dia. Okey? Jadi insyaAllah bersama lagi pada sebelah malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Minyong, William, Joe, Edward, Chung, Alang, Ashri, Neil, thank you. Me, thank you. Dungan, thank you. Aizat, thank you. Kata nak tanya soalan, senyap terus. Kamil, thank you. Apis, thank you, thank you. Hamdan, terima kasih. Oh, zaman ni. Nama lain-lain. Tuan, thank you.